Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali di kelas online Tata Bahasa Asas Bahasa Arab. Kita akan sambung di muka surat 24, keadaan mulapan. Kita sekarang ni sedang membincangkan keadaan-keadaan di mana baris akhir suatu perkataan di dalam ayat bila dia dibariskan dengan baris depan dan bila dia dibariskan dengan baris atas dan bila dia dibariskan dengan baris bawah. Jadi kita telah menyentuh keadaan yang pertama tu, iaitu baris akhirnya depan dan juga iaitu terdiri daripada subjek predikat. Kalau perkataan itu berfungsi sebagai subjek dan predikat, baris akhirnya kena baris depan. Begitu juga sekiranya perkataan itu berfungsi sebagai pelaku bagi sesuatu kata kerja. Kalau ada satu kata kerja dalam ayat, kita kena cari pelaku dia siapa. Dan mengikut logik dalam struktur perkataan dalam ayat itu, kalau itu pelakunya, baris akhirnya akan dibariskan dengan baris depan. Dan seterusnya kita pun telah menyentuh sedikit tentang keadaan bilakah baris akhir suatu perkataan itu dibariskan dengan baris atas. Jadi kita pun telah membincang sikit sebanyak. Yang pertamanya, kalau dia ialah sebagai objek bagi kata kerja. Kalau kata kerja dia ada yang membuat kata kerja itu dan dia ada sesuatu yang mana kata kerja itu berlaku pada dia, itu dikatakan objek lah. Dari istilahnya dipanggil maf'ul bihi. Jadi baris akhir perkataan itu hendaklah dibariskan dengan baris atas. Seperti sinilah. Contoh ni, belajar Muhammad bahasa Arab. Jadi bahasa tu kena belajar, bahasa tu yang dipelajari. Jadi kenalah sebut al-lughata. Tak boleh kata al-lughatu. Jadi itu itu ialah situasi-situasi di mana suatu baris akhir perkataan dibariskan dengan baris atas. Itu yang pertama. Kan ada keadaan lain. Kalau dalam ayat itu ungkapan itu menunjukkan kepada tempat ataupun menunjukkan kepada masa ataupun menunjukkan kepada keadaan dan sebagainya, baris akhirnya mesti dibariskan dengan baris atas. Dan kita tinggal satu lagi, iaitu satu lagi keadaan, iaitu keadaan baris akhir perkataan dibariskan dengan baris bawah. Inilah kita nak buat, kita nak sambung hari ini. Dan lepas ni insya-Allah kita akan boleh buat latihan-latihannya untuk memantapkan lagi konsep ni, kerana bahasa Arab perlu kepada ini. Perlu kita tahu, sedar bahawa bila kita baca teks, kita kena tahu adakah ungkapan ini menunjukkan kepada subjek ataupun predikat. Kerana baris akhir tu, kita kena nak baris akhirkan satu perkataan tu, kenalah tahu mana subjek, mana predikat. Kemudian kalau ada kata kerja, mana objek dia, kerana baris akhirnya kita kena bariskan dengan baris atas. Dan kalau ada tak ungkapan yang menunjukkan kepada masa berlaku kata kerja ataupun tempat ataupun keadaan ataupun sebab, kerana baris akhir ungkapan ataupun perkataan-perkataan itu mesti dibariskan dengan baris atas. Jadi ada tinggal dua saja situasi, iaitu bilakah satu perkataan itu baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah. Jadi di sini keadaan mulapan inilah yang saya merahkannya. Jadi keadaan mulapan ni kita walaupun dah sentuh sedikit sebelum ni, tapi kita ulang baliklah supaya dia lebih mantap ya. Jadi baris akhir bawah keadaannya kerana suatu perkataan itu baris akhirnya di baris bawah kerana dia ditulis selepas huruf pembaris bawah. Itu satu keadaan. Maksudnya ada kategori huruf-huruf dalam bahasa Arab ni dia dinamakan huruf pembaris bawah. Kalau istilahnya dipanggil huruful jar, harful jar. Ataupun bahasa Inggeris mungkin preposition lah. Itu yang paling biasa lah ataupun paling sesuai nak diterjemahkan. Jadi huruf pembaris bawah ni seperti fi dan juga li di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, fi lepas tu ada satu perkataan. Perkataan ni baris akhir mesti dibariskan baris bawah, iaitu fi jami'atin. Fi jami'atin. Kenapa jami'atin? Tidak jami'atun ataupun jami'atan.
kerana dia ditulis selepas fi. Jadi kalau sebagai contoh ayat ni, mari kita lihat bersama. Ayat ni kalau bahasa Arabnya, struktur susunan perkataan bahasa Arab begitulah. Ia akan belajar Muhammad bahasa Arab di sebuah universiti luar negara bulan hadapan, orang yang digembirakan menuntut bagi ilmu. Itulah di struktur bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan satu persatu perkataan, begitu bunyinya. Tapi kita, apabila kita tahu maknanya begitu, kita kena sesuaikan dalam bahasa Melayu supaya tidak terasa pelik sikit ya, susunan tu. Jadi kita kena terjemahkan, kita dah tahu, setelah kita tahu tiap-tiap fungsi tiap-tiap perkataan tu, barulah kita boleh menterjemahkan dengan bahasa Melayu dengan menggunakan struktur bahasa Melayu. Jadi ayat yang tadi cerita pasal apa katnya? Muhammad, apa cerita dia? Akan belajar. Itulah cukuplah tu dua tu. Okay. Akan belajar apa? Bahasa Arab. Okay. Di mana dia nak belajar ni? Tempatnya. Ataupun dia ditunjukkan oleh huruf jar ni di sebuah universiti. Di mana dia nak belajar? Di sebuah universiti. Di mana lagi? Di luar negara. Kemudian dia huraikan dengan masa, bila, bulan hadapan. Kemudian dihuraikan keadaannya. Bagaimana keadaan Muhammad tu? Orang yang digembirakan. Jadi kalau dari segi bahasa Arab, begitulah strukturnya. Tapi dalam bahasa Melayu kita kena tahulah ini berfungsi sebagai menunjukkan keadaan pelaku itu. Keadaan Muhammad itu, apa keadaan dia? Digembirakan. Maksudnya dia gembira. Dan dia akan belajar bahasa Arab ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu, menambahkan ilmu ataupun menuntut bagi ilmu. Jadi setelah kita tahu makna tiap-tiap perkataan dan fungsinya, dari segi bahasa Melayu kita ubahlah dia supaya dia sesuai dengan struktur bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayunya kita boleh kata Muhammad akan belajar bahasa Arab di sebuah universiti di luar negara bulan hadapan dengan gembiranya untuk menuntut ilmu atau untuk menambah ilmu. Jadi di sini setelah kita tahu fungsi-fungsi perkataan dalam ayat itu, barulah kita boleh terjemahkan dia dengan menggunakan struktur bahasa Melayu. Kalau tidak, kalau kita ikut satu persatu, dia akan jadi janggal, dia akan jadi macam bahasa Melayu kuno lah. Jadi di sini, keadaan di sini, bila kita baca bahasa Arabnya, kita dapati Muhammad ni baris akhir beri depan. Kerana apa? Dia pelaku bagi perbuatan dia belajar. Kemudian al-lughata. Kenapa beri atas? Kerana dia objek. Belajar Muhammad, ada benda yang dia kena belajar, iaitu al-lughata al-arabiyah. Kemudian ada fi di sini. Fi maksudnya dalam ataupun di. Selepas fi kenalah baris bawah. Jami'atin. Kemudian kharij ni maknanya luar. Al-bilad maknanya negara, luar negara. Jadi bila kita sebut luar negara, tergambarlah bahawa itu menghuraikan tempat. Bila dia menghuraikan tempat, dia di baris akhir perkataan luar di sini kena dibariskan dengan baris atas. Kharija al-biladi. Al-biladi kenapa baris bawah? Nanti kita akan huraikan selepas keadaan nombor 9 nanti. Sekarang keadaan nombor 8. Kemudian bulan. Bulan hadapan. Jadi bulan kita tahulah daripada struktur, bulan hadapan maksudnya dia menghuraikan masa. Bila dia menghuraikan masa, baris akhirnya kenalah baris dengan dibariskan dengan baris atas. Kerana dia menghuraikan masa. Kadang-kadang asy-syahr ni juga akan dibariskan dari depan mengikut apa ni konteks ayat nanti ya. Baik, bulan hadapan, kemudian masruran. Kenapa dia baris atas? Kerana dia menghuraikan keadaan Muhammad ini, iaitu hal keadaannya. Keadaan bagaimana? Gembira, dengan gembira dan sebagainya lah. Kemudian satu lagi, talaban. Apa makna talaban? Menuntut. Jadi menuntut dihuraikan apa? Dihuraikan sebab, kerana tak nampaklah menuntut dihuraikan masa tak kena. Menghuraikan tempat pun tak kena. Menghuraikan objek tak kena. Belajar menuntut, apa benda belajar menuntut ni tak kena. Jadi menuntut ni ataupun tuntutan, penuntutan. Jadi nampak gaya dia menghuraikan sebab. Jadi kenapa dia belajar bahasa Arab? Dia hendak menuntut bagi ilmu. Adalah sebab tu. Jadi lil ilmi itu juga li itu huruf pembaris bawah, menuntut bagi ilmu. Jadi itu pasal huruf mimnya, iaitu huruf terakhir itu dibariskan di baris bawah. Baik, itu keadaan yang ke-8 ni. Kita sekarang akan bincangkan kenapakah baris akhir satu perkataan itu dibariskan dengan baris bawah.
Dan di antara satu sebab, ada dua saja sebab yang kita boleh pada awal ni, pada tahap sekarang ni, kita bincangkan. Jadi sebab pertama tu inilah dia terletak, satu perkataan tu terletak selepas huruf pembaris bawah nama dia, huruf al-jar. Jadi lepas huruf-huruf tu ada banyak. Di antaranya ialah fi ataupun li. Fi maknanya dalam, li maknanya untuk. Jadi huruf pembaris bawah ni ada di dalam muka surat yang terakhir, tak silap saya, muka surat terakhir, iaitu muka surat 221. Kalau kita buka 221 buku kita ni, ataupun saya akan pergi ke 221 ya, supaya kita dapat gambaran lah. 221. Baik, ini di antara huruf pembaris atas ada. Nanti ada perbincangan detail lah kemudian. Ini huruf pembaris bawah. Kalau lihat dalam paparan tu. Inilah dengan, bi, untuk, li, seperti, ka, dari atau daripada, min, ke, ila, di, fi juga boleh. Atau daripada an, atas, ala, hingga, hatta, semenjak, muz ataupun mundu. Ini ialah huruf pembaris bawah. Masa lepas huruf-huruf ni, kita bila kita tulis atau kita baca suatu perkataan selepas dia, baris akhir ni kena baris bawah. So, bismillah, bismi. Kita boleh kata bismu ataupun bismah dan sebagainya. Jadi kalau kita hafal lampiran 3 ni, kerana tak banyak, kita hafal tiap-tiap perkataan tu, hafal maknanya lagi mudah, memudahkan kita. Baik, kita kembali kepada teks kita tadi, 20. Jadi di sini kita sambung. Setelah kita tahu bahawa keadaan melapan ini ialah apabila perkataan terletak selepas huruf pembaris bawah, baris akhir perkataan tersebut mesti dibariskan dalam baris bawah. Jadi huraian beginilah baris akhir perkataan jami'ah, tanda jami'atin pada bawah tu, dibariskan pada bawah kerana ia ditulis selepas perkataan yang menyebabkan baris akhir perkataan selepas ini dibariskan dalam baris bawah. Iaitu fi. Di sini fi. Fi jami'atin. Kemudian contoh yang kedua dalam ayat ini juga baris akhir perkataan ilmi. Al-ilmi yang berarti ilmu pula dibariskan pada bawah kerana dia ditulis selepas perkataan li. Lil ilmi. Asalnya li al-ilmi tapi ditulis disambung buatlah lil ilmi. Itu keadaan yang ke-8. Saya rasa jelas Kalau jelas, teruskan. Kalau rasa nak tanya, boleh terus tanya dan kita huraikan sampai kita faham betul-betul. Kalau kita tidak tergopoh-gopoh. Biar kita faham betul-betul sebelum kita pindah ke pelajaran lain nanti. Baik, kita akan teruskan. Jadi keadaan musbilan. Bilakah satu perkataan baris akhirnya dibariskan dengan baris bawah? Jadi huraian di sini ialah kerana baris perkataan bawah kerana dari segi makna ia bukan sifat bagi perkataan sebelumnya. Jadi di sini biasanya ataupun pada asalnya sesuatu benda tu dilambangkan dengan satu perkataan. Tapi kadang-kadang kita gunakan dua perkataan untuk melambangkan satu benda. Jadi apabila ada dua perkataan melambangkan satu benda, contohnya apa ya? Kalau kata rumah, rumahlah. Tapi kalau kita kata rumah besar, kan dah lain sikit tu, bukannya rumah saja, tapi ada sifat tertentu. Ataupun kita kata pintu, pintulah. Tapi kalau kata pintu kereta, dah lain dah. Maksudnya di sini ada dua perkataan yang digunakan untuk melambangkan suatu benda. Jadi ini maksudnya, iaitu bukan sifat bagi perkataan sebelumnya. Jadi dalam ayat kita carilah ada dua perkataan yang menunjukkan kepada suatu benda. Okay, kita cari begitu barulah kita nampak apa yang dimaksudkan dengan perkara ni. Jadi ni sebagai contoh, ayat contoh ni. Jadi kita macam biasalah ni ayat yang serupa juga. Kita akan lihat dari segi susunan strukturnya dalam bahasa Melayu dulu. Kerana kalau nak terus bahasa Arab nanti kita tak tahu makna ya. Kalau belum mahir lagi, jadi kita gunakan bahasa Melayu dulu supaya kita jelas, supaya apa yang nak disampaikan ini jelas. Di ayat ini begini ia akan belajar, ini satu ungkapan dia akan belajar Muhammad bahasa Arab di sebuah universiti luar negara
bulan hadapan, orang yang digembirakan, menuntut bagi ilmu. Baik, jadi sekarang ni kita nampak ia akan belajar dalam kurungan ni ialah satu benda lah, satu kata kerja. Jadi siapa yang akan belajar ni? Muhammad. Okey, jadi cerita pasal apa? Cerita pasal Muhammad. Apa ceritanya? Ia akan belajar. Selesailah rukun ayat tu. Yang baris depan, yang kena baris depan tu selesailah. Yang lain tu akan di baris atas. Jadi bahasa Arab. Di sini ada perbahasan khusus untuk di dalam bahasa Arab. Jadi kaedahnya mengatakan kalau ini bahasa Arab disebut al-lughah al-arabiyyah. Kaedah mengatakan kalau satu perkataan itu di akhirnya ada ya, ada sabdu. Kalau kita lihat dalam yang saya highlightkan ni. Tiap-tiap perkataan pada umumnya kalau di akhirnya ada ya dan ada sabdu. Sama ada selepasnya ada tamar butah atau tidak, tak ada tamar butah itu cerita lain. Bila ada perkataan begini sifatnya dia dianggap sifat. Dia dianggap sifat. Yang contohnya ilmiah, wataniyah, al-arabiyah, al-ingliziyah, ada iyah di belakang tu, itu dikategorikan dalam bahasa sebagai sifat. Jadi ini tak masuk dalam kaedah nombor 9 kita. Kerana dalam kaedah nombor 9 ni kita mengatakan bukan sifat. Jadi ini al-arabiyah ni dia sifat. Itu pasal baris akhirnya mengikut sebelumnya. Al-lughata di baris atas dia kena sebut al-arabiyyata. Kalau askar watani contohnya al-askar al-watani. Ada ya tu al-watani maksudnya askar yang dikaitkan dengan nasional, dengan kebangsaan. Jadi itu askar kebangsaan. Askar watani itu askar kebangsaan. Jadi tapi dalam contoh kita di sini ialah perkataan di sini. Jadi belajar Muhammad bahasa Arab di sebuah universiti. Ini pun kita boleh letak kaedah yang tadi, iaitu dua perkataan ni di sebuah universiti. Adakah sebuah universiti ini sifat? Dia bukan sifat. Itu pasal di baris akhirnya baris bawah. Tapi di sini dia ada kaedah dia tersendiri yang mengatakan fi ini ialah huruf pembaris bawah. Tapi tak lagi daripada kaedah tu, iaitu huruf kedua ni dia masih lagi bukan sifat daripada yang pertama. Ini bukan sifat. Universiti bukan sifat. Ialah universiti lah benda. Baik. Luar negara. Ini dua perkataan. Bukan luar saja. Muhammad akan belajar bahasa Arab di sebuah universiti luar. Tak faham makna tu. Kena sebut luar negara. Baru faham. Jadi kena dua perkataan ini dia menunjukkan kepada satu benda. Luar negara. Jadi dah ada dua perkataan. Baik. Perkataan nombor dua ni. Al-bilad. Maknanya negara ataupun negeri. Adakah dia sifat? Bilad ialah negeri. Dia bukan sifat. Bila dia bukan sifat, mengikut kaedah tadi, baris akhir ni kena baris bawah. Ya, jadi kharija al-biladi. Dia tak boleh kata kharija al-bilada, tak boleh kharija al-biladu pun tak boleh, kena baris bawah. Baik, itu yang contoh keadaan nombor 9 ni. Inilah dia contoh sebenarnya. Itu bila perkataan nombor 2 tu bukan sifat bagi yang perkataan pertama, baris akhirnya kena baris bawah. Jadi kalau dalam ayat ini juga bulan hadapan. Bulan hadapan, hadapan itu sifat. Duduk di hadapan, duduk di belakang, bulan hadapan. Bulan, maksudnya itu ialah sifat dari segi makna, dari segi bahasa Arab, dia ialah sifat. Bulan hadapan, bila dia sifat, itu pasal baris akhirnya mengikut perkataan sebelumnya. Seperti yang bahasa Arab tadilah. Al-lughata al-arabiyyata. Kerana ada ya bersabdu di sini, dia dianggap sifat bagi perkataan sebelumnya. Dan begitu juga bulan yang akan datang, bulan yang akan menghadap, bulan yang hadapan. Jadi perkataan al-qadim ini ialah sifat. Bila dia sifat dia ikut sebelumnya. Asy-syahra, kenapa asy-syahra ni pada atas? Kerana dia menunjukkan masa. Okey. Kenapa pula al-qadim ni pada atas? Kerana dia sifat bagi masa itu. Dia sifat bagi bulan. Bulan yang macam mana? Bulan telah lepas ke, bulan yang akan datang ke dan sebagainya. Jadi di sini sifatnya ialah bulan akan datang. Oleh kerana itu, baris akhir perkataan akan datang ni kena mengikut apa yang disifatkannya. Itu kaedah lah. Baik, jadi masruran di satu perkataan saja, jadi tak ada masalah. Talaban pun satu perkataan. Tuntutan bagi ilmu. Jadi tuntutan kemungkinan tuntutan bagi apa sajalah.
Tapi di sini dianggap tuntutan ini ialah satu perkataan tersendiri dan hanya nombor selepas ni itu saja, li al-ilmi, untuk ilmu. Ini pun boleh kita letakkan di bawah kaedah yang umum di atas tadi. Walaupun pada terperincinya dia ialah perkataan pembaris bawah, huruf pembaris bawah li, kemudian al-ilmi dia dibariskan dengan baris bawah. Kerana apa? Kerana dia ditulis selepas huruf pembaris bawah. Tapi dia termasuk juga dalam perkataan ini, iaitu bukan sifat. Maksudnya ilmi tadi itu, ilm ialah ilmu, ilmu bukannya sifat. Jadi ada dua perkataan di sini. Satu perkataan li, untuk. Perkataan keduanya ialah ilmu. Jadi termasuklah juga dalam kaedah ini, iaitu perkataan nombor dua bukan sifat bagi untuk. Dan untuk ini tak ada sifat. Untuk ialah satu perkataan sendiri yang tidak mempunyai sifat. Seperti dalam, fi, ila, ke dan sebagainya yang telah kita tunjukkan sedikit tadi di akhir buku. Baik. Baris akhir perkataan al-bilad yang bererti negeri dibariskan dengan baris bawah kerana ia bukan sifat. Dia bukanlah seperti panjang pendek, tinggi rendah, kuat lemah dan sebagainya. Jadi dia bukan sifat bagi perkataan sebelumnya. Jadi itu ialah keadaan yang ke-9. Di mana keadaan ke-9 dan dengan sini habislah kita bincangkan secara umum supaya kita dapat idea apakah yang dikatakan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni ialah ilmu bagaimana ayat dibentuk melalui perkataan-perkataan dan ditambah satu ciri lain yang hanya terdapat dalam bahasa Arab, tidak terdapat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, iaitu suatu perkataan itu baris akhirnya boleh berubah-ubah. Baris akhir perkataan boleh berubah. Itu ialah ciri-ciri khas untuk bahasa Arab. Jadi perkataan seperti Muhammad, dia kadang-kadang boleh Muhammadan. Kemudian al-lughata, kadang-kadang boleh al-lughatu, kadang-kadang boleh al-lughati. Dan begitulah seterusnya. Jadi apabila perkataan ini baris akhirnya boleh berubah-ubah, kita kena bariskan baris akhir dengan betul. Kita hanya boleh buat demikian kalau kita tahu apa yang dikatakan ilmu nahwu, iaitu ilmu yang membahaskan tentang kenapa baris akhir suatu perkataan itu berubah-ubah mengikut fungsinya dalam ayat. Fungsinya tidaklah begitu rumit, iaitu rukun ayat, subjek predikat dengan berlaku, rukun ayat saja baris depan, yang lain akan dibariskan yang baris atas, iaitu dia menunjukkan kepada sebab, menunjukkan kepada objek, menunjukkan kepada masa, menunjukkan kepada tempat, menunjukkan kepada keadaan dan sebagainya yang dibincangkan. Dan ada satu lagi keadaan di mana dia di baris bawah apabila ia ditulis selepas huruf tertentu, dan juga apabila perkataan nombor 2 itu bukan sifat bagi perkataan yang nombor yang pertama. Jadi itulah keadaannya. Keadaan sebagai contoh awal, pendedahan awal, bahawa bila kita belajar bahasa Arab ni, kita belajar ayat, kita kena tahu kenapa baris akhir suatu perkataan berubah-ubah daripada atas, bawah dan depan. Dan kita kena sebut dengan betul lah, kerana nak belajar bahasa Arab ni, ultimately kita nak boleh membaca teks yang tidak berbaris. Bukan dah siap macam buku-buku sekolah, dah siap berbaris semua. Jadi pelajar pun tidak ada diasah kemahiran kognitif dia. Ada baris, baca je lah. Macam-macam mukaddam. Kenapa baris atas tak tahu, kenapa baris bawah pun tak tahu, kenapa baris depan pun tak tahu. Baca je sebab dah berbaris. Tapi sebenarnya menguasai bahasa Arab ni, kita diberi teks tanpa baris, kita boleh baca dengan baris yang betul. Itulah dia nak kasih gambaran awal. Kerana insya-Allah kita akan mendetail lagi. Jadi pendekatan kita ni, kita tidak nak satu benda tu kita nak kasih terus pada satu masa, tidak. Kita sebut sedikit demi sedikit dan kita sebut lagi, lepas ni kita sebut lagi supaya dia mantap di pemikiran. Jadi insya-Allah diharapkan begitulah kita boleh menguasai bahasa Arab ni. Apabila kita boleh berdikari untuk menguasai bahasa Arab seterusnya. Jadi kesimpulan di sini sebelum kita masuk latihan, daripada contoh di atas kita dapati bahawa hanya baris akhir rukun ayat saja yang dibariskan di baris depan. Ini yang perlu kita faham, apa itu rukun ayat. Iaitu cerita tentang apa ceritanya. Di bawah ni pun ada tulisan macam satu. CTA itu cerita tentang apa ceritanya.
Kalau nak mengelak daripada istilah, kalau istilah kan sebut subjek, predikat ataupun mubtada khabar. Tapi saya tidak nak tidak mengikut pendekatan begitu. Saya lebih suka benda ini difahami. Jadi cerita pasal apa ayat ni? Contoh atas dia lah. Belajar Muhammad bahasa Arab di universiti, sebuah universiti luar negara bulan depan, gembira menuntut bagi ilmu. Cerita pasal apa ni? Cerita pasal Muhammad, okey. Apa cerita dia? Belajar dah. Itu saja baris depan. Muhammad baris depan, dia terus baris depan. Yang lain ada baris depan, tak ada pun. Al-lughata, jami'atin, kharija, al-syahra, al-biladi, al-qadima, masruran, talaban, lil-ilmi. Tak ada baris depan dah. Ini je. Muhammad belajar. Jadi itulah dia kesimpulan ni. Bercontoh data kita dapati bahawa hanya rukun ayat saja baris akhirnya baris depan. Selain rukun ayat, baris akhir dibariskan dan baris atas. Dan kenapa baris atas? Itu yang banyak huraian tadi. Menunjukkan tempat, menunjukkan masa, menunjukkan sebab, menunjukkan keadaan, menunjukkan objek dan lain-lain lagi. Kecuali sekiranya terdapat sebelumnya perkataan yang menyebabkan baris akhir perkataan selepasnya dibariskan dengan baris bawah. Seperti perkataan fi. Fi ni huruf jar namanya, huruf jar. Lepasnya kenalah jami'atin, tak boleh kata jami'atan, tak boleh kata jami'atun dan seterusnya. Lil ilmi. Dan juga contoh-contoh lain insya-Allah. Jadi kesimpulan ini, kesimpulan kaedah ni kita ada dicatatkan di muka surat 148. Cuba kita lihat 148. 148 dia nak disimpulkan kerana sebenarnya ilmu nahwu ni taklah begitu rumit. Oleh kerana kita tidak didedahkan dengan cara rasional, itu yang saya rasa lah pelajar menghadapi rumit. Maksud apa ni? Ilmu nahwu ni, ilmu nak bariskan baris akhir satu perkataan tu. Ditambah dengan tajuk yang bermacam-macam tajuk. Tapi pada umumnya begini. Ini dia kaedahnya. Cari rukun ayat, bariskan depan. Yang lain baris atas kecuali huruf jar. Itulah dia kita punya katakan satu ungkapan yang menyimpulkan ilmu nahwu. Saya kalau mengajar kat UKM dulu, saya buat macam pantun benda ni. Jadi pantun dia ada irama di sini. Cari rukun ayat, bariskan depan, yang lain baris atas kecuali huruf jar. Student mendengar pun seronok lah. Tak je saja. Jadi itulah kita boleh hafal macam pantun sikit ni. Jadi itu dia ilmu nahwu. Apa mana rukun ayat, cerita tentang apa cerita dia. Okey, dah tahu lah. Bariskan depan. Yang lain nak buat apa? Baris atas. Apa masalah dia? Kemudian kecuali huruf jar, kecuali huruf yang pembaris bawah. Jadi itulah dia kesimpulan daripada perbincangan kita tentang contoh-contoh ilmu nahwu ni. Contoh bilakah satu perkataan itu dibariskan dengan baris tertentu. Dia dah tahu rukun ayat Muhammad kan. Jadi Muhammadun, dia akan belajarun bahasa Araba di sebuah universitiin, luara, negarain, bulana, hadapana, orang yang digembirakan, menuntutan bagi ilmuin. Macam tu lah. Saya dah jumpa rukun ni. Dua ni. Muhammadun, dia akan belajarun. Dah, yang lain buat apa? Baris atas. Bahasa Araba. Ada kecuali huruf jar yang di bawah ni. Okey, di sebuah universitiin. Yang lain, luara, negarain dan sebagainya. Baik, itu sebagai contoh. Dan dengan itu, tajuk pelajaran kedua kita telah selesai. Dan kita kalau ada soalan boleh ajukan, kalau tidak kita sambung sikit latihan kita dan kita boleh masuk sesi kedua untuk mendetailkan lagi kalau ada muskil sama ada pelajaran sebelum ni ataupun apa sajalah, insya-Allah. Jadi sebenarnya ada soalan ke sementara ni sebelum kita nak masuk latihan? Kalau tak ada apa, kita teruskan latihan. Dan masa saya pun lebih kurang berapa minit lagi ni? Lebih kurang 6 minit. Baik, kita buat masa kita buat latihan dulu ya. Di latihan pertama di sini, kita nak mengenal pasal Quran. Ini ialah konsep yang kita nak memantapkan lagi dalam pemikiran kita.
Jadi kita kena, kerana orang belajar bahasa Arab ni pada awal memang dia kena fikir begitu. Ini cerita pasal apa ni? Apa cerita dia? Kerana apa? Baris akhir nak bariskan depan. Ini ayat yang mudah lah ni. Ahmad adalah seorang pelajar di universiti. Cerita pasal apa ni? Nampak lagi cerita pasal Ahmad lah. Apa cerita dia? Bukan Ahmad di universiti. Kita tak boleh kata Ahmad di universiti kerana kalau kita kata Ahmad di universiti, seorang pelajar ni apa fungsi pula? Dia tak ada berfungsi pula. Bila tak berfungsi, tak kenalah. Ayat tu macam janggal. Jadi, mestilah apa ceritanya? Seorang pelajar dia cerita pasal Ahmad, bukan Muhammad ni. Ahmad, apa cerita dia? Seorang pelajar. Di mana? Ini di universiti. Di universiti dalam ayat ni berfungsi menunjukkan tempat. Okey, jelaslah, saya rasa tak ada masalah. Kemudian ayat kedua, Aminah suka membaca buku. Cerita pasal apa? Aminah. Apa cerita dia? Suka. Dia suka apa? Membaca buku. Dia bukan suka buku, dia suka membaca buku. Jadi itulah dia punya analisa ayat ni. Kalau kita jadikan bahasa Arab nanti. Kita nampaklah Aminah itu, kita nampaklah perkataan Aminah itu akan dibariskan pada depan dan sebagainya. Baik. Contoh seterusnya. Semalam Ali menonton TV di rumahnya. Agaknya cerita pasal apa? Cerita pasal malam ke? Tak logik. Kalau cerita pasal semalam, semalam ialah satu hari yang telah berlalu. Macam itulah dia punya ayatnya. Tapi nak kata cerita pasal semalam tak boleh. Semalam ni menguraikan masa. Okey. Cari lagi. Ali, cerita pasal Ali ke? Okey, kemungkinan besar. Cerita pasal TV ke? Tak boleh. Jadi Ali lah agaknya paling sesuai. Cerita pasal Ali, apa cerita dia? Ali ialah TV ke? Tak kena. Ali ialah di rumah ke? Tak kena. Menonton. Nak buat macam mana? Jadi Ali, cerita pasal Ali, apa cerita dia? Menonton. Dah. Kemudian huraikan masa dia bila semalam. Apa dia tonton? TV. Di mana? Di rumahnya. Jadi itulah kita nak mantapkan konsep rukun ayat ni. Cerita apa? Apa cerita dia? Itu saja. Baik. Maksudnya ini tak masalah sangat ya. Nombor 4. Setelah lama berjalan, Salimah berehat sebentar. Kita pasal setelah lama berjalan ini mesti menguraikan tentang masa ni. Bila ya? Setelah lama dia berjalan. Okey. Salimah, ada nama orang yang mungkin cerita pasal dia lah. Apa Salimah ni? Berehat. Okey, berehatlah. Cerita pasal Salimah berehat. Bila? Setelah lama dia berjalan, cara dia berehat tu, keadaan dia berehat tu. Maksudnya, rehat tu macam mana bentuk rehat tu? Sebentar, bukan rehat yang panjang 2-3 hari ke? Tidak. 2-3 minit dia mungkin. Jadi cerita pasal Salimah, apa cerita dia? Berehat. Jadi inilah kita nak menangani tajuk ni ataupun nak memahami konsep ni. Supaya dalam bahasa Arab nanti kita tahu kata mana nak dibariskan dalam baris depan. Setelah kita tahu makna tiap-tiap perkataan. Ini yang penting sekali. Ini bukan macam baca muqaddam ya, baca dia kita tahu makna, galanggar dia tidak. Dalam bahasa Arab kena tahu makna tiap-tiap perkataan. Barulah kita boleh kasih dia punya perbincangan di seterusnya, baris akhir dan sebagainya. Baik, nombor 5 pula. Ini pernah ada di soal pada minggu lepas dalam perbincangan sesi kedua. Kita lihat semula. Selang beberapa bulan di perantauan timbul keinginan di hatinya untuk pulang. Agak cerita pasal apa ni? Ini agak pelik sikit, tapi struktur bahasa Arab dia memang dibincangkan begitu. Dia cerita selang beberapa bulan ke? Tidak. Cerita pasal di perantauan ke? Di perantauan menguraikan tempat. Selang beberapa bulan menguraikan masa. Timbul. Okey, timbul mungkin bercerita tentang sesuatu tu. Apa itu timbul? Okey. Apa benda yang timbul ni? Jadi timbul ni mestilah menceritakan tentang sesuatu. Apa yang diceritakan ni? Keinginan. Oh, keinginan timbul. Keinginan tu di mana ni? Keinginan tu di hatinya. Jadi keinginan timbul. Keinginan di hatinya timbul. Dia cerita pasal keinginan dan dihuraikan dengan tempat keinginan tu di mana di hatinya. Apa cerita keinginan ni? Timbul. Jadi keinginan ni untuk apa keinginan? Untuk makan nasi ke? Tidak, untuk pulang. Pulang ke kampung ataupun pulang ke apa sajalah ya. Jadi inilah cara perbahasan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab nanti timbul keinginan ni akan dibariskan, baris akhir akan dibariskan baris depan. Jadi sekarang ni kita tak nak masuk teks Arab lagi, kita hanya nak faham apakah cerita apa dan apa ceritanya. Itu yang paling penting, itu digunakan contoh-contoh begini. Baik, tak ada masalah.
Kalau ada masalah kita boleh bincang dalam sesi kedua nanti, kerana kita ada lagi 9 minit lebih. InsyaAllah kalau dia off kita sambung pada sesi yang kedua bagi siapa yang berkelapangan lah. InsyaAllah. Jadi kita sambung sikit lagi, satu je latihan nombor 2 ni. Kenal pasti rukun ayat dan juga huraian rukun ayat pada ayat berikut. Cikgu mengajar dengan gembira kerana dia suka mengajar. Jadi cerita pasal apa cikgu? Apa cerita cikgu? Mengajar. Cara dia mengajar dengan gembira. Ini dah huraian dia. Keadaan dia macam mana? Dengan gembira. Sebab dia gembira kerana dia suka mengajar. Jadi itulah huraian-huraiannya. Itu contoh yang pertama. Saya rasa kita tak sempat untuk buat nombor 2 ni. InsyaAllah kita sambunglah pada pertemuan akan datang untuk kita sambung latihan 2 ni dan nombor 2. Kerana masa pun telah hampir tamat ya. Baik, kita jumpa di sesi insyaAllah sesi 2 bagi siapa yang berkesempatan.